Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaim Daniel bin Muhammad Zainuddin dan nombor metrik 064714. Pada hari ini saya akan menterjemahkan teks Jawi klasik daripada kitab Sabil Muhtadin bab penyembelihan pada muka surat 238. Baiklah, jikalau haiwan itu dihempap oleh dinding, dilanggar oleh kenderaan, diterkam oleh binatang buas, atau haiwan itu memakan rumput atau tumbuhan yang beracun yang boleh membinasakan dirinya sendiri, maka halallah untuk dimakan jika ada hayat mustakirah. Kata Syekh Islam di dalam Syarah Raud, dan kata Syekh Ramli, jika mati haiwan itu diyakinkan sehari ataupun 2 hari, dan jika pada haiwan itu tidak ada hayat mustakirah, maka tidak halallah untuk kita dimakan walaupun haiwan tersebut tidak sakit. Untuk mengenali hayat mustakirah itu adalah dengan gerakan yang kuat selepas menyembelih haiwan tersebut, serta keluar darah yang terpancut-pancut setelah diputuskan lehernya, iaitu leher haiwan lah. Syekh Islam di dalam Syarah Raud dia kata, hayat mustakirah itu terkadang diyakinkan adanya hayat mustakirah itu oleh penyembelih, dan dilihat adanya hayat mustakirah oleh orang yang bukan menyembelih. Bermakna orang yang menyembelih ini tahu jika haiwan itu ada hayat mustakirah, bermakna dengan gerakan yang kuat. Jika oleh orang yang bukan menyembelih, kita dapat lihat hayat mustakirah pada haiwan itu dengan terpancut-pancut darahnya. Manakala pula sebelum penyembelihan itu mendapati haiwan itu marakat mazbuh, dan selepas sembelih adanya hayat mustakirah, maka halallah untuk dimakan haiwan tersebut. Kebiasaannya untuk kita tahu adanya hayat mustakirah dan tiadanya hayat mustakirah itu ketika sebelum sembelih. Jika haiwan itu harakat mazbuh ni berlawanan dengan hayat mustakirah, iaitu tiada ciri-ciri hayat mustakirah, alamat-alamatnya, atas sebab dilukai oleh binatang buas. Selepas itu tiada gerakan dan tidak terpancut darah, maka haramlah untuk kita makan haiwan yang disembelih. Manakala pula sebelum penyembelihan itu kita dapati haiwan itu sudah ada harakat mazbuh, dan selepas kita sembelih adanya hayat mustakirah, iaitu gerakan yang kuat ataupun darah-darah yang terpancut, maka halallah untuk kita makan haiwan disembelih itu. Saya Muhammad Zarul bin Mazalan, nombor metrik 063706. Saya akan menyambungkan terjemahan teks Jawi klasik. Disyariatkan pada sah menyembelih bahawa matinya haiwan itu kerana niat untuk disembelih sahaja, tidak bergantung kepada mana-mana penyembelih yang lain dalam satu masa. Sebagai contoh, si A menyembelih haiwan itu dalam waktu yang sama, si B mengeluarkan segala isi perut daripada haiwan itu. Ini menyebabkan tidak halal untuk dimakan haiwan tersebut. Akan tetapi, jika roh yang keluar dahulu selepas penyembelihan dan diikuti dengan segala isi perut yang dikeluarkan, maka hukumnya adalah makruh. Seperti juga makruh dengan mematahkan leher haiwan itu pada ketika ia baru selesai diputuskan halkum dan urat merihnya. Jika sembelihannya melalui leher belakang haiwan itu dan terus melalui leher hadapan, ianya dikira derhaka perbuatan tersebut kerana menyeksa haiwan dan menyakiti dia. Jika dilihat pada haiwan itu telah terputus halkum dan urat merih, dan pada masa yang sama masih lagi ada hayat mustakirah, maka ia masih halal dimakan. Tetapi perbuatan itu dikira derhaka dengan haiwan yang disembelihnya. Jika didapati tiada hayat mustakirah selepas pada itu, makanan tidak halal untuk dimakan, bahkan haiwan itu telah menjadi bangkai. Jika dimasukkan pisau atau benda tajam untuk menyembelih haiwan itu ke dalam telinga supaya diputuskan halkum dan urat merih di dalam kulitnya untuk tujuan memelihara akan kulitnya daripada terpotong, maka perbuatan tersebut dikira haram kerana menyeksa dan menyakiti haiwan tersebut. Dan jika didapati haiwan itu ada hayat mustakirah pada permulaan memutuskan halkum dan urat merih, maka halal bagi seseorang itu makan haiwan tersebut. Dan jika sebaliknya, maka haram untuk dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri bin Kutni, nombor metrik 064717. 10 hukum yang ada di dalam
teks tersebut. Hukum halal yang pertama, jika haiwan yang disembelih di dalam keadaan yang membolehkan haiwan itu mati, maka halal dimakan jika haiwan tersebut dalam keadaan hayat mustaqirah. Yang kedua, ketika haiwan harakat masbu disembelih mempunyai hayat mustaqirah atau tindak balas seperti darah memancut, dan selepas disembelih mempunyai gerakan yang kuat, maka halal juga untuk dimakan. Dan yang ketiga adalah jika penyembelih menyembelih haiwan dengan perbuatan haram, haiwan tersebut halal dimakan jika mempunyai hayat mustaqirah. Dan yang keempat, jika penyembelih menyembelih haiwan dengan perbuatan makruh, maka haiwan yang disembelih menjadi halal dimakan jika mempunyai hayat mustaqirah pada haiwan tersebut selepas menyembelih. Hukum yang seterusnya adalah makruh. Hukum yang kelima, haiwan yang disembelih sudah tidak bernyawa dan diikuti dengan mengeluarkan segala isi perut pada jarak masa yang dekat, maka hukumnya adalah makruh. Dan yang keenam, jika sembelih haiwan melalui leher belakang dahulu dan diikuti leher depan pula, maka hukumnya adalah makruh kerana menyeksa haiwan tersebut. Dan yang ketujuh, haiwan yang baru disembelih atau baru diputuskan halkum dan uratnya diikuti dengan terus mematahkan lehernya agar cepat mati pada haiwan tersebut, maka hukumnya adalah makruh. Hukum yang seterusnya adalah hukum yang haram. Yang ke-8, haiwan yang selepas disembelih tidak mempunyai hayat mustaqirah, iaitu tindak balas ketika dan selepas disembelih, maka haram untuk dimakan. Yang ke-9, apabila haiwan harakat masbu selepas disembelih tidak mempunyai tindak balas atau tidak hayat mustaqirah, maka haram untuk dimakan. Dan yang ke-10, iaitu yang terakhir, memasukkan pisau di telinga haiwan untuk disembelih agar kulitnya terjaga, maka hukum ini adalah haram kerana telah menyiksa haiwan tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan bin Amir, nombor metrik 063553. Saya akan menerangkan tentang jawapan kepada soalan-soalan yang terdapat di dalam tugasan. Soalan yang pertama, jika ada pendapat ulama mana yang disebut dan dirujuk oleh pengarang? Jawapannya, di dalam teks tersebut terdapat pendapat ulama yang biasa disebut dan dirujuk oleh pengarang, iaitu Syekh Al-Islami dan Syekh Ramli. Jawapan ini terdapat di dalam baris pertama di dalam teks. Soalan seterusnya, ada tak diberikan contoh bagi masalah yang kabur? Sila bawakan contoh. Sebagai jawapan, ada. Contohnya, dalam keadaan penyembelihan terhadap haiwan yang ingin kita memanfaatkan kulitnya, pengarang menggunakan musak bagi memudahkan pembaca untuk memahami. Soalan berikut, ada tak sebut nama gelaran ulama? Sila bawa contoh. Jawapan dia ada, iaitu Syekh Al-Islami dan juga Syekh Ramli. Soalan seterusnya, adakah gaya penulisan mudah untuk dibaca ataupun difahami bagi generasi sekarang? Jawapannya, gaya penulisan berdasarkan teks tidak terlalu mudah kerana tiada baris dan noktah. Contohnya, ada beberapa perkataan yang tidak dapat disebut sendiri. Soalan seterusnya pula, adakah pengaruh negara Arab tertentu dalam tulisan ini, seperti pengaruh Mesir pada panggilan siti untuk nama wanita atau makanan, pakaian dan tempat-tempat tertentu? Bawakan contoh. Jawapannya ada. Seperti contoh perkataan harkat mazbub dan sa'labut dan juga jidal. Soalan seterusnya, ada tak penggunaan kias dalam sesuatu masalah yang dibahas? Bawa contoh. Jawapan ada. Sebagai contoh, penggunaan musak dalam proses penyembelihan melalui telinga untuk menjaga kulitnya dari berlaku kerosakan akibat penyembelihan. Soalan seterusnya, ada tak perkataan Arab yang dimelayukan? Bawakan contoh. Di dalam teks tersebut terdapat perkataan Arab yang dimelayukan, sebagai contoh mudarat dan hayat. Dan soalan yang terakhir, pada umumnya, adakah sesuai kitab ini diguna pakai oleh pelajar UNIZA? Jawapannya,
secara umumnya kitab ini sangat sesuai untuk digunakan oleh pelajar Uniza kerana kitab ini mudah dan boleh difahami sekiranya kita belajar secara guru. Di dalam Uniza juga proses pembelajarannya juga dilakukan secara guru. Jadi mudah untuk kita fahami kitab ini dengan guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah bin Azizi, nombor Menteri 0639. Hari ini saya akan membentangkan pasal kesimpulan berdasarkan apa yang kami dapat dari teks dari Jawi Klasik yang diberikan. Yang pertama, penyembelihan adalah salah satu cara untuk mematikan binatang dan menghalalkan dagingnya. Nombor dua, penyembelihan dari segi bahasa membawa dua maksud. Yang pertama, tayyib, iaitu mengelokkan. Yang kedua, tasbih, iaitu penyempurnaan penyembelihan. Nombor tiga, dari segi syarak, penyembelihan membawa maksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat selain daripada kuku, gigi dan tulang. Nombor empat, dengan teks Jawi Klasik, kami dapat mengetahui tentang ayat mustaqirah dan juga perangkat. Nombor lima, kami juga dapat mengetahui tentang adakah penyembelihan dengan menyiksa binatang halal dimakan atau tidak. Nombor enam, akhir sekali kami dapat